Kembali lagi dalam Selamat Pagi Malaysia bersama si cantik manis yang berambut baru hari ini. Rambut ni daripada tadi terletak tau. Terletak, tak bergerak tu saya tengok tu. Memang keras kejong di situ. Saya toleh pun berhati-hati. Pesanan makeup artist Tersohor Wadi. Takut jaga kena rambut. terlanggar orang ke apa kan. Itu dia. Tadi kita dah cakap tentang Hari Sukan Negara dan kita cakap pelbagai aktiviti sukan yang boleh disertai. Tetapi kita juga bercakap tentang usaha kerajaan dalam projek ataupun proses pembangunan sukan di Malaysia. Banyak jenis sukan yang telah pun kita teroka dan kita kuasai. Contohnya sukan yang melibatkan sukan air. Jadi kalau kita lihat sukan mendayung ataupun rowing ini merupakan satu sukan yang mula mendapat tempat dalam hati peminat dan juga atlet di Malaysia. Jadi hari ini kita akan bercakap tentang satu aktiviti yang cukup menarik iaitu Varsity Boat Race 2016. Jadi kita bersama tetamu-tetamu kita pada pagi ini. Kita terus bersama Profesor Dato' Dr. Muhammad Ismail Abdul Aziz, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UTM. Selamat pagi. Selamat pagi. Okey, dan kita ada mereka yang hebat. Nampak macam ni je, tapi bila di kawasan mereka jangan main-main. Ini pemenang jagoh ni. Kita bersama Casey dan juga Nur Fatihah. Cuba angkat tangan sikit, apa khabar? Mereka merupakan peserta wakil dari UTM sendiri. Okey, Prof. Difahamkan ini merupakan anjuran kali ke-10, edisi ke-10 bila mula dianjurkan yang kali pertama pada tahun 2006. Betul. Jadi kali ini saya rasa ini merupakan di antara aktiviti ataupun sukan mendayung boleh kita katakan yang dinanti-nantikan semua. Dan bukan saja dari negara-negara ASEAN, malah negara-negara luar juga. Tapi terlebih dahulu kita nak minta Prof kongsikan sedikit tentang Varsity Boat Race. Okey, Varsity Boat Race ni akan berlangsung pada 10 hingga 15 Oktober di Pusat Sukan Putrajaya. Pusat Sukan Air Putrajaya, dan kita kali ini melibatkan 1,200 orang peserta. Termasuk 300 orang peserta daripada Universiti Antarabangsa. Lebih ramai daripada tahun sebelumnya. Tidak, dia konsisten, dia lebih kurang macam itulah. Jadi apa boleh kita katakan highlight ataupun fokus dan tumpuan yang diberi acap kali dianjurkannya Varsity Boat Race ni sendiri? Kita ada 20 events, 20 rowing event dan canoeing event yang akan berlangsung pada hari tersebut sepanjang perjalanan hari tersebut. Sepanjang berlangsung 10 hingga 15 hari. Okey. Fatihah, ini bukan kali pertama menyertai. Tahun lepas pun dah mewakili negara di bawah PKS. Okey, jadi bagi Fatihah sendiri, kalau dilihat berdasarkan kepada pengalaman Fatihah menyertai pertandingan seperti ini, kita punya potensi ataupun prestasi atlet kita ataupun rakan-rakan Fatihah sendiri, bagaimana Fatihah melihat pencapaian negara kita berbanding peserta-peserta lain? Kalau ikutkan setiap tahun kita orang punya prestasi makin meningkat. So untuk pencapaian tu kadang-kadang mungkin jatuh sikit, tapi biasanya akan ada peningkatan daripada setahun ke tahun. Okey, dan Casey pula, Casey sendiri secara peribadinya berapa lama dah secara aktif dalam sukan ni? Secara aktif dalam sukan ni dah 4 tahun dah. Start 4 tahun. dari Sukma 2013. Okey. Jadi macam mana Casey boleh memupuk minat dalam sukan mendayung ni? Kalau kita tanya mesti orang fikir kenapa sukan ni banyak lagi sukan ada kan? Mesti ada sebab-sebab dia. Bagaimana? Kongsikan sedikit. Sebab sukan ni dia lasak. Dan saya seorang yang suka mencabar diri, mencabar kekuatan diri. Sebab itulah saya memilih sukan ni. Okey. Mencabar fizikal pun. Mencabar tu. Kena cuba tu. Cuba ni. Tangan terus, steady. Prof, kalau kita lihat komitmen UTM dalam usaha untuk kita kata memupuk semangat kesukanan dalam kalangan para pelajar dan juga kalangan belia memang tidak pernah putus. Jadi dalam hal ini bagaimana Prof melihat penganjuran Varsity Boat Race oleh UTM ini bukan sahaja kita kata memberi manfaat kepada atlet ataupun pembangunan sukan negara, tetapi juga manfaat kepada UTM sendiri sebagai sebuah institusi ataupun hub sukan di IPT. Betul. Dia ada dua aspek sukan yang kita kadang-kadang kita tak perasan berlaku. Satu adalah perpaduan. Bila sukan ni semua orang sokong satu tim. Betul. Don't forget, jangan lupakan perbezaan dan sebagainya. Kita lihat macam mana JDT menyatukan rakyat Johor. Sama, sukan di UTM menyatukan pelajar-pelajar across all the section, all the states, international dan lokal bercampur.
bangsa bercampur. Itu nilai sukan di ITM. Itu yang menariknya. Tapi bagi anda sebagai peserta juga, bagi persediaan menghadapi perlumbaan kali ini yang bakal berlangsung dari 8 hingga 15 Oktober ni nanti, mungkin dari segi strategi, apa kelainan ada sedikit strategi modus operandi yang telah diatur? Kalau macam tahun lepas nombor 2 naib juara juga, kali ini kita tak naklah naib juara. Mesti seterusnya nak menjadi Johan kan. Jadi Casey macam mana? Mungkin ada kelainan sikit dari segi rutin dan persediaan. Dari segi rutin, kita buat training training lebih banyak, Intensif lebih intensif. Latihannya di dalam negara atau di luar? dalam negara, dekat tempat venue. Okey, kalau Casey cerita tentang latihan tu sendiri, mungkin boleh kongsikan sedikit latihan yang bagaimana dan apa yang anda lakukan. Kalau kita tengok sekarang ni, ni apa yang berlaku di TV ni, ini juga di antara proses-prosesnya. Jadi bagi Casey sendiri, mungkin boleh kongsi sikit dari segi latihan tu. Dari segi latihan, rowing ni memerlukan stamina yang kuat dan juga pasti. strength dan stamina. So training kita setiap pagi sampai petang. Setiap pagi sampai petang, setiap hari. Setiap hari. Satu hari break dia. Satu hari 2 sesi, 3 sesi lah. Ini wanita hebat ni kan. Itulah dia. Itulah kita tengok diorang kan, diorang student at the same time. Fatihah mechanical engineer, Casey civil engineer. Tapi masih ada masa Masih untuk ada masa. berlatih. Itu sukan mengajar mereka menyusun masa dengan baik. Betul. Dan create leadership dan sebagainya. Jadi itu yang penting sebenarnya. Itu yang kita nak lahir dalam Directly mahasiswa saya kita. tidak langsung mengajar mereka ciri-ciri ni. Disiplin dan sebagainya lah. Disiplin, yes. Fatihah ni kalau kita tengok untuk menyertai acara ini, koordinasinya mesti tepat kalau kita kata untuk berpasukan, dan juga kita kata kekuatannya itu mestilah sama, tidak boleh ada yang lemah ataupun tidak boleh hanya yang bergantung kepada ahli pasukannya. Jadi Fatihah sendiri, kalau dalam pengalaman Fatihah, macam mana nak memastikan semua ahli pasukan itu berada pada satu stamina ataupun tahap yang sama? Untuk rowing kita ada satu ergometer. Satu mesin untuk kita test stamina online atas darat. So kalau untuk ukur kita punya prestasi setiap bulan tu, kita akan adakan 2 km test. Okey. Sama seperti dalam air. So kita akan tengok stamina kita sama ada drop ke untuk bulan tu, ataupun maintain ataupun improve. Daripada situ kita akan dapat tahu posisi mana kita akan letak dia untuk balancekan kekuatan dalam boat tu. Kita kalau tengok nampak yang orang depan dengan orang belakang tu penting kan. Tapi sebenarnya saya rasa setiap daripada semua penting. Kerana kalau seorang dah macam dah lambat sikit, dia akan beri kesan. Betul. Menarik. Synchronize kan. Betul. Itu. Bercakap mengenai betapa menariknya acara ni, Prof, kenapa memilih Putrajaya? Facilities. Kita sebenarnya pusat sukan Putrajaya ni world class facilities. Jadi dia selamat, and then air dia tenang dan sesuai untuk sukan ini. Dan memang dah disediakan oleh kerajaan. Tempat latihannya pun tempat latihan yang sesuai. Okey, yang dapat kita lihat ini adalah anugerah. Ini piala pusingan kita katakan. Piala pusingan yang ditandingkan di antara universiti international dan juga lokal. Dan untuk makluman anda, bukan saja para pesertanya daripada warga kita juga, daripada luar, dari difahamkan ada dari Australia, daripada United Kingdom. Betul, yes. Dan ada lagi daripada Singapura, ASEAN, Filipina dan sebagainya, Hong Kong, Indonesia send a good tim yang besar. Di mana kita tahu tahun lepas mereka champion. Itulah. Kalau kita boleh lihat antara sedutan bagi pemenang ataupun acara yang dianjurkan pada tahun lepas. Tahun lepas pemenangnya dari Indonesia. UPI. Universiti Pendidikan Indonesia. Dan tempat kedua tempat gambar Fatihah. Fatihah ke tu? Lain pula nampaknya. Lain. Okey, itu antara pemenangnya yang juga turut diadakan di Putrajaya, Prof. Ya, di Putrajaya. Dah berapa tahun diadakan di Putrajaya? Dah 10 tahun. Semenjak awalnya di situ Awalnya di situ. Okey. Dan ia ditaja bersama dengan Perbadanan Putrajaya. Dan Okey, beberapa Prof. pengajian lain. Selain daripada aktiviti yang dianjurkan ni, difahamkan juga program kesedaran tentang pentingnya penjagaan air. Betul. Dia dianjurkan itu Water Awareness Program yang secara tidak langsung mengajar semua bagaimana untuk kita menjaga air. Boleh. Kita ada satu water awareness program. Ini bagi menyedarkan public dan juga sebenarnya kita target pada pelajar-pelajar sekolah. Menyedarkan bagaimana kebersihan air itu penting. Dua faktor sebenarnya. Lagi satu water safety. Supaya kita sedar bahawa pandai berenang itu penting.
untuk safety dan sebagainya. Pokoknya asas itu. Asas, betul. Jadi pertandingan ini Varsity Boat Race bukan semata-mata untuk mencari juara, naik Betul. juara. Tapi kan? banyak lagi Banyak. kita kata perkongsian ataupun objektif yang ingin dicapai. Okey, Prof, untuk secara ringkas ni mungkin Prof boleh sama-sama kongsikan ataupun war-warkan mengenai pertandingan Varsity Boat Race 2016. Kalau kita kata orang awam nak datang melihat ke apa aktiviti menariknya. Datanglah pada 10 hingga 15 hari bulan ini ke Kompleks Sukan Air Putrajaya. Dan pada 15 hari bulan semua final event akan berlangsung. 15 Semua kategori. Semua kategori. Jadi 15 tu adalah hari kemuncaknya. Semua final adalah pada hari tersebut. 15. Fatihah dan Casey kategori apa? Saya dalam Women's 8. Okey. Casey? Saya dalam lightweight men's single scull, double scull dengan men's 8. Bunyinya pun nampak macam memerlukan stamina yang kental. Betul. Diorang rowing selama sejauh 2 km. 2 kilometer? 2 kilometer. Itu saya kena buat. Tangan tu mesti kena ada muscle. Okey. Sikit muscle dah ada. Ada, tapi jaket ni tak nampak. Okey, bagi Fatihah sendiri kan, apa yang diharapkan bagi perlombaan kali ini? Perlombaan kali ini saya harapkan pasukan saya dapat berikan kejayaan yang lebih baik daripada sebelum ni, dapat memperbaiki masa yang dicatatkan. Lepas tu daripada saya sendiri pun saya harap dapat memberi sumbangan untuk pasukan ni dapatkan medal lah. Strategi pun dah berbeza. Strategi berbeza sikit daripada tahun lepas. Rahsia lah tu. Rahsia. Bagi tahu nanti susah pula. Casey? Saya pula tahun ni target nak menang Indonesia lah. Kan kita kalah tahun lepas. Pasukan itu memang kalau di peringkat antarabangsa memang satu nama yang cukup besar ya. Macam mana? Yang pasukan Indonesia? UPI itu. Dalam Southeast Asia, Indonesia memang kuat lah. Memang selalu menang. Memang selalu menang. Okey, jadi pastinya anda telah pun bersedia, kan? Berapa lama training latihan intensif yang dilakukan? Di samping belajar tu tapi latihan juga turut dimanfaatkan. Betul. Itulah dia. Terima kasih kepada UTM kerana menganjurkan Varsity Boat Race 2000. Ini kita harapkan agar bukan saja menjadi pelajar yang cemerlang akademik tetapi juga turut menyumbang kepada kejayaan pembangunan sukan negara. Terima kasih sekali lagi pada Profesor Datuk Dr. Muhammad Ismail Abdul Aziz, Timbalan Naib Chancellor Harian Pelajar dan Alumni UTM. Fatihah, Casey, selamat maju jaya kita ucapkan. InsyaAllah semoga mendapat kejuaraan untuk Varsity Boat Race 2016 ini ya. Malaysia boleh. Pastinya. Terima kasih sekali lagi. Baik.